وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sedia subscribe, like, share, komen video-video Abel. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Abel ada terima satu link dekat Telegram yang dihantar oleh sahabat pendengar Abel, nama dia Jai daripada Penang. Bila Abel buka link tu, dia menceritakan kisah seram yang berlaku kepada seorang pemuda semasa perjalanan balik ke Kota Baru pada tengah malam, di mana dia terserempak ataupun dia nampak ada bekas ataupun ada tempat kemalangan di mana sebuah kereta ni remuk dah. Mungkin kereta ni langgar divider, kau tak tahu, tapi kereta ni berada di sebelah kanan jalan, dan bila tengok keadaan kereta ni, tak mungkin orang dalam kereta ni masih hidup. Mungkin sebab dia tengok kereta ni sangat-sangat remuk. Jadi bila kereta sangat-sangat remuk ni, kalau kita tengok pun kita tahulah mesti pemandu kereta ni dalam keadaan orang panggil cedera parah ataupun telah meninggal dunia. Jadi hari tu Zuhairi ni dia tak bagi tahu pula. Zuhairi ni tak bagi tahu pula dia bekerja di mana. Mungkin di Penang, mungkin di Kedah ataupun mungkin di Perlis. Tapi bila saja ada waktu cuti panjang, contohnya kalau cuti 3 hari Sabtu Ahad campur public holiday, confirm dia akan balik rumah mak dia di Kota Baru. Jadi nak dijadikan cerita, malam tu seperti biasa Zuhairi ni dia suka memandu pada waktu malam. Dia kata waktu malam ni suasana sejuk, sunyi dan tak banyak kereta, jadi nak pecut pun senang. Jadi malam tu dia balik kerja semua, dah siap-siap mandi semua, jadi dia bertolak lah nak balik ke Kota Baru. Tahu-tahulah bila masuk je jalan Gerik, jalan Gerik ataupun lebuh raya Gerik ni, kiri kanan ni memang hutan rimba, hutan tebal, sangat-sangat tebal, dan kadang-kadang kalau malam ni memang berkabus dan jarak penglihatan ni tak jauh lah. Jadi abang nak cerita ni, Zuhairi ni dia seorang-seorang, memang berani dia. Walaupun dia selalu dengar dekat lebuh raya Gerik ni sering berlaku kisah-kisah seram, berlaku kisah-kisah misteri yang tak dapat dirungkai, tapi dia rasa benda tu tak mungkin terjadi pada diri dia. Tapi malam tu dia mengalami apa yang orang lain alami, di mana malam tu membuatkan dia trauma sampai hari ni lah. Dia tak nak dah balik waktu malam seorang-seorang di jalan Gerik ataupun lebuh raya Gerik. Jadi malam tu Zuhairi ni dia tengah memandu, tengah layan-layan perasaan. Kereta tak banyak, dia selisih dengan kereta pun cuma beberapa biji. Dia tak bagi tahu malam tu pukul berapa, sama ada pukul 11 ke pukul 12 malam ke. Dan pada waktu tu tiba-tiba di sebelah kiri jalan ni, daripada jauh dia nampak sebuah kereta berada di sebelah kiri jalan. Kereta ni dalam keadaan yang remuk teruk, baru lepas kemalangan, dan lampu kereta ni masih lagi menyala. Kalau tengok daripada kereta ni, kalau tidak meninggal dia punya pemandu ni, mungkin cedera parah. Jadi cepat-cepat Zuhairi ni dia berhenti tepi jalan, bagi signal sebelah kiri ataupun bagi double signal, dan dia turun dari kereta dia ni. Dia berlari pergi tempat kereta yang kemalangan ni dengan niat dia nak selamatkan orang dalam kereta ni. Ialah kadang-kadang kalau kemalangan ni, kereta ni kadang-kadang boleh terbakar bila minyak petrol ni bocor ke macam mana, boleh terbakar dan boleh meletup. Jadi cepat-cepat Zuhairi ni dengan perasaan berdebar-debar ni, dia berlari ke arah kereta ni untuk selamatkan orang yang ada dalam kereta. Tapi yang peliknya, bila dia berhampiri kereta ni, dah sampai dekat dah,
dekat kereta ni, tiba-tiba lampu kereta yang menyala tadi terpadam. Jadi bila lampu terpadam ni normal lah kan, mungkin sebab mungkin dah bateri dah orang panggil dah tercabut ke macam mana, jadi kereta ni dah tak ada punca kuasa, jadi lampu terpadam. Jadi Zuhairi ni bila dia suluh dalam kereta ni, dia tengok tak ada orang dalam kereta ni, dia jadi makin pelik. Dah lah lampu padam, bila suluh dengan lampu handphone ni tak ada pun orang dalam kereta ni. Masa kemalangan tak ada pun dalam kereta, tapi masa tu juga dia bau hamis, dia bau busuk meloyakan macam bangkai ada dalam kereta ni. Cepat-cepat masa tu dia dah fikir lain dah, dia pusing ke belakang, dia nak berlari menuju ke kereta dia nak cepat tinggalkan kawasan kemalangan tersebut. Masa dia pusing nak pergi ke kereta dia ni, dia bunyi satu suara mengilai dari dalam hutan. Oh, seram. Kalau abang tak tahulah macam mana, tengah-tengah dia berjalan nak kereta ni, bunyi suara mengilai daripada dalam hutan, dan dia toleh sebelah kanan dia di sebatang pokok, di pokok besar ni, dia nampak ada susuk badan seorang lelaki dengan muka lelaki ni dah macam kemik dah, macam berdarah ni, muka ni berdarah macam darah tu masih fresh. Jadi bila dia tengok wajah lelaki ni, dengan jelas dia nampak wajah lelaki ni penuh dengan darah, dia kata ni bukan orang lah ni. Dia terus start kereta dia ataupun terus tekan minyak ni, dia terus tinggalkan kawasan kejadian ni. Memang dia takut, dia sangat takut waktu tu. Dan bila dia sampai di rumah dia di Kota Baru ni besok ni, dia cerita dekat member dia nama Badrul lah, dia cerita semalam dia kena usik, dia ingatkan betul-betul kemalangan. Bila pergi tempat kereta yang kemalangan tu, rupanya tak ada mangsa kemalangan pun. Tak tahu berapa lama dah kemalangan dengan kereta yang ada di tepi jalan ni. Bila dia cerita kat Badrul kata dia pernah juga alami peristiwa yang seakan-akan sama yang berlaku di Jalan Gerik ni lah. Jadi itulah cerita pertama yang Abel baca dalam M-Star yang sahabat kita hantar pada Abel lah. Okey, ni cerita kedua. Cerita kedua ni berlaku kepada seorang pegawai polis nama dia Azri. Azri ni dia bertugas di sebuah balai di Alustar, Kedah. Manakala isteri dia pula seorang cikgu bertugas di Tanah Merah, Kelantan. Jadi dia ni kira PJJ lah, pencintaan jarak jauh orang panggil. Dan waktu kejadian ni, cerita ni bermulanya berlaku, nak dijadikan cerita ni berlakunya masa isteri dia dah diudik untuk bersalin. Jadi masa ni dia dah dapat cuti daripada bos dia. Azri ni dah dapat cuti panjang daripada bos dia. Malam tu lepas pada waktu kerja ni, dia nak bertolak balik daripada Alustar balik ke Tanah Merah di Kelantan. Dia tahu perjalanan dia ni memakan masa 6 ataupun 7 jam, dan dia ni agak, orang panggil dah agak biasa dah melalui Jalan Gerik ni pada waktu malam. Jadi dia tak terfikir pun malam tu dia akan mengalami peristiwa seram dan peristiwa yang menakutkan, di mana peristiwa ni dia akan ingat sampai bila-bila. Jadi malam tu pukul 8.30 lebih kurang macam tu, dia singgah di Petronas di Alustar ni. Dia beli kopi, dia beli Levita, dia beli jajan untuk kunyah kuaci semua, untuk dia kunyah dalam kereta lah, supaya dia tak mengantuk. Kita pun kalau seorang-seorang drive waktu malam mesti kita mengantuk kalau tak ada teman nak berbual kan. Jadi masa tu dia teruskan perjalanan dia ni dalam pukul 11.30, kira-kira dalam 8, 9, 10, 11, kira-kira dalam 3 jam lebih dia memandu ni, dia dah sampai di kawasan RNR ataupun kawasan rehat dan rawat Banjaran Titiwangsa. Siapa nak tahu ataupun siapa yang belum tahu, di Lebuh Raya Gerik ni
ada satu tempat rehat di puncak gunung ataupun di puncak bukit di Banjaran Titiwangsa. Kawasan ni memang berkabus, siang hari pun berkabus, apatah lagi kalau waktu malam. Jadi masa tu Azri ni dia tak berhenti, dia tak nak berhenti. Jadi dia masa sampai di Banjaran Titiwangsa ni, dekat tempat rehat ni, suasana kawasan tu memang kabus tebal. Dia kata jarak pandangan dia ni tak jauh, mungkin dalam 50-60 meter jauh jarak pandangan dia ni. Jadi dia tak boleh laju dan dia tinggikan lampu kereta lah untuk dia nampak lebih jauh lagi. Jadi kereta kiri kanan ni tak banyak, ada pun dalam sebiji, 2 biji macam tu lah yang berselisih dengan dia pada waktu tu. Jadi dia bawa perlahan-lahan, dan masa nak menuruni bukit ni barulah kabus ni makin lama makin hilang dan pandangan sekitar ni dah clear dah. Tapi biasalah jalan gerik ni memang gelap gelita, kalau tak ada lampu kereta ni memang tak nampak apalah, memang lampu jalan langsung tak ada. Jadi masa tu daripada jauh dia nampak di tepi jalan ada seekor babi ni ketinggian dia lebih kurang tinggi pinggang orang dewasa. Jadi bila Azri dah menghampiri babi ni, mungkin babi ni dalam keadaan basah, dia punya bulu dia bila kena cahaya lampu ni macam bersinar-sinar. Dan yang peliknya, babi ni cuba nak lintah jalan tapi tak jadi, nak lintah tak jadi. Jadi si Azri ni dia perlahankan kereta dia tak nak langgar babi ni, dan dia cakap dia terpacur daripada mulut dia. Dia kata, nate babi ni kalau aku bawa lori ni mampu kerah demu aku langgar ataupun aku tepuh lah. Jadi bila dia cakap macam tu, babi tu berlari masuk ke dalam hutan dan dia tekan minyak dia teruskan perjalanan. Dan nak dijadikan cerita, di hadapan dia ada seekor lagi babi ni duduk di tengah-tengah jalan. Tinggi dia memang tinggi dada orang dewasa. Dia kata memang besar babi tu. First time dia tengok babi tu, dia sempat berik, dan bila dia berik ni kereta dia berpusing-pusing. Dan masa tu dia kata dah orang panggil dah menggeletar dah. Bila dah berik ni kereta berpusing, dan kereta dia ni terbabas di tepi jalan. Dia kata masuk dalam kawasan semak. Masa tu dia kata lutut dia ni macam dah tak boleh nak, orang panggil dah tak boleh nak dah bergerak dah, tak boleh nak melangkah dah. Masa ni memang sangat-sangat orang panggil kira suasana tegang lah dalam diri dia ni. Jadi lepas dia nampak babi ni, dia teruskan perjalanan dia pecut kereta dia. Kebetulan masa tu jalan lurus, tapi dia tengok di depan dia ni ada seekor lagi babi duduk sebelah gigi jalan. Tapi babi ni lebih besar daripada babi yang dia tengok tadi, dan dia cuba break nak perlahankan kereta dia ni. Dan seperti yang dia jangka, babi ni dia lintas jalan. Bila babi ni lintas jalan, dia ni tak sempat dah, dia dah break, tapi kereta dia masih berjalan. Mungkin jalan basah masa tu, dia break ni, tayar ni masih berjalan, dan dia terpulas steering kereta dia ni, menyebabkan kereta dia ni terbabas dan masuk dalam semak di sebelah kiri jalan. Masa tu dia kata kepala lutut dia ni dah bergoyang dah, dengan dodak-dodak dalam dada dia ni sangat, orang panggil sangat nervous. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia cuba reverse kereta dia ni, dia cuba ke depan tak boleh, dia cuba reverse tak boleh. Mungkin jalan masa tu tak rata, mungkin bukan jalan lah, semak masa tu, mungkin kawasan berbukit kan. Jadi kereta ni tak boleh nak undur, tak boleh nak bergerak. Dia kata sudah. Nasib baik masa tu lampu kereta masih menyala, enjin masih hidup. Dia tengok handphone dia nak cuba cari bantuan. Tiba-tiba daripada dalam hutan ni keluar 5 orang lelaki. Dia kata keluar 5 orang lelaki, macam orang lelaki ni baru balik daripada surau pada masa tu dalam pukul 12 tengah malam dah. Dia kata tak tahu lelaki ni daripada mana. Mungkin ada orang
tinggal di kawasan tu ataupun ada rumah kongsi dekat situ, tapi lima-lima ni pakai jubah putih, ada yang pakai seluar putih, ada yang pakai seluar hitam, ada pakai kopiah, ada yang pakai songkok. Dia kata masa tu dia turunkan cermin kereta ni, dia nak minta tolong, dia nak tegur lelaki tu ataupun nak minta tolong lelaki tu, tapi tak terkeluar kata-kata. Mungkin sebab dia nervous sangat, tak terkeluar kata-kata daripada mulut dia. Dan lelaki 5 orang ni tolak kereta dia, duduk kat bonet depan ni masing-masing tolak kereta. Yang seorang lelaki ni kata tekan minyak, tekan minyak, tekan minyak. Jadi dia tekan minyak ni, jadi kereta dia ni boleh berjalan. Dan dia undur reverse kereta dia ni. Dia kata tak jauh dengan jalan besar, walaupun dia masuk dalam semak ni mungkin dalam 10-20 meter macam tu. Dan bila kereta dia masuk balik ke jalan ni, dia dah rasa lega dah. Dia nak keluar daripada kereta, dia nak pergi ucap terima kasih pada 5 orang lelaki yang dia nampak tadi. Tapi dia tak berani nak turun. Bila dia tengok daripada dalam kereta dia ni, dia suluh dalam hutan yang tepat. Dia tengok lelaki ni memang sunyi sepi, memang tak ada orang. Yang ada dia kata bunyi binatang-binatang hutan saja. Dia kata tak tahu ini orang betul ke orang tak betul ke, dia tak tahu. Dia terus pecut, dia terus tinggalkan tempat tu. Dia pasang CD orang mengaji. Dia kata ni pengalaman dia yang sangat dia panggil, dia tak boleh lupa. Walaupun dia anggota polis, dia dah berhadapan dengan banyak situasi yang mencemaskan, tapi peristiwa ni dia akan ingat sampai bila-bila. Dan dia kata tak mungkin dah lepas ni dia nak balik lagi seorang-seorang, sebab dia pun manusia biasa juga, ada juga rasa takut bila alami peristiwa yang macam ni. Jadi itulah 2 cerita yang Abel dapat share pada hari ni. Semoga jadi iktibar pada kita dan semoga menjadi hiburan pada kita semua lah. Sekian, terima kasih.